بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس الطيب باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشرى أضحى معلنا صلوا عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha'. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi'ilmik wasta'mil abdanana fi ta'atik. Allahumma aftah alaina fathan qariba fi ulumil aqliyati wan naqliyah bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak terhingganya di atas nikmat yang besar yang terus menerus dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, sehingga dapat terus berada dalam keadaan iman, kepercayaan hati kita kepada Allah Tuhan kita yang menciptakan kita, yang menciptakan 7 petala langit dan 7 petala bumi, dan segala-galanya di dalam genggaman kekuasaannya, segala-galanya di dalam ilmu pengetahuannya. Tidak ada satu zarah pun yang terlepas daripada genggaman kuasa dan juga cangkuman ilmu pengetahuannya, cakupan ilmu pengetahuannya. Dan selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan baginda sallallahu alaihi wasallam lah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengenal apakah itu Al-Quran dan bagaimana untuk menghubungkan diri kita dengan pencipta kita, yang dialah rahmatan lil alamin, rahmat untuk sekalian alam. Dan selawat juga ke atas ahli keluarga baginda dan ke atas para sahabatnya dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah. Baik, pada malam ini kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab Adab Sulukil Murid, yakni adab pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sebelum itu mari kita bacakan kitab kepada beliau. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, Allah menghubungkan kerohanian kita dengan kerohaniannya,
mencurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam jiwa beliau bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatsa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Baik, insya-Allah kita telah berada pada fasal yang ketiga. Kita masuk dalam fasal yang baru. Fasal yang kedua sudah selesai, sudah tamat. Fasal yang kedua, kita masuk fasal yang ketiga, muka surat yang ke-10. Baik, berkata musannif rahimahullah, para ahli suluk mestilah bersungguh-sungguh menjaga hatinya dari penyakit was-was, angan-angan dan lintasan yang meragukan. Apa maksud yang meragukan? Yang boleh membawa dirinya kepada kejahatan, lintasan-lintasan keburukan yang boleh menjerumuskan dirinya ke dalam lembah kebinasaan dunia dan akhirat. Perlu dibina di pintu hati itu sebuah benteng. Benteng yang dimaksudkan itu adalah al-muraqabah, yang mendindingi penyakit-penyakit itu. Penyakit-penyakit apa? Tadi was-was, angan-angan dan lintasan yang merosakkan. Seandainya penyakit-penyakit itu menembusi dinding jiwa insan, maka akan rosaklah ia dan lebih sulitlah pula untuk memulihkannya. Baik, dalam perenggan yang pertama ini, Al-Imam Ibn Alwi, Al-Imam Abdullah Ibn Alwi Al-Haddad menerangkan bahawa apabila seseorang itu sudah memulakan perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni perjalanan kerohaniannya, setelah dia bertaubat, fasal sebelum ini menerangkan berkenaan dengan taubat. Tajuk sebelum taubat adalah tajuk yang kita bincangkan berkenaan dengan kehendak. Kehendak, ya. Kerana apa? Kerana manusia itu, apakah kehendaknya, apakah niatnya di atas muka bumi ini, di mana kiblat hatinya, ke mana hala tujunya, ke mana matlamatnya. Apabila dia dah setkan matlamatnya, maka dia akan mempunyai kehendak-kehendak dan juga motivasi dalaman yang akan menghalakan dirinya ke arah apa yang dimatlamatkan, apa yang dimaksudkan, apa yang disetkan aim dan juga target di dalam hidupannya. Itu yang pertama kan, kehendak. Kita namakan bab itu bab kehendak. Yang kedua kita katakan sebagai bab dorongan. Seseorang itu perlu faham apakah perkara-perkara yang boleh mendorongkan dirinya menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang boleh menjadi booster, yang boleh cenderungkan, yang boleh menjadi pemangkin kepadanya untuk bangkit dan sentiasa terus berjalan, terus menerus berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas daripada pendorong itu, yang kita telah pun kupaskan dengan panjang lebar, yang bahasa Arabnya Al-Ba'is, kemudian kita bincangkan berkenaan dengan taubat. Di langkah yang penting untuk seseorang itu menuju Allah Subhanahu Wa Taala adalah dalam keadaan dirinya bertaubat, suci dirinya daripada segala macam dosa. Kehidupannya kehidupan taubat, bermakna dia meletakkan dirinya itu sentiasa berjaga daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika ianya terjatuh dalam perkara haram, dia terus kembali kepada taubat. Itu nama kehidupan taubat. Orang yang tidak mempunyai kehidupan taubat, dia tersungkur dalam dosa,
lagi dan lagi, dan dia tak terfikir untuk dia kembali kepada Allah. Dia tak terfikir untuk dia beristighfar. Dia tak terfikir untuk dia perlu bertaubat, rujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia dalam keadaan yang leka dan juga lalai. Ataupun mungkin dia tahu berkenaan dengan taubat, tapi dia memandang remeh kepada dosa tersebut. Dosa ini terlalu ringan, terlalu remeh untuk dia bertaubat, untuk beristighfar. Maka dia merasa suatu sifat complacent dalam hati dia. Jiwanya rasa complacent, sebab dia lihat dia derhaka pada Allah pun, dia berdosa pun, tak menjejaskan kewangan dia, tak menjejaskan bisnes dia, tak menjejaskan ekonomi dia, tak menjejaskan poket dan juga dompet dan juga purse dia, tak menjejaskan keluarga dia. Dia tak nampak kesan, dia pun semakin sihat walafiat. Dia tak faham bahawa ada nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu, jika dia dalam keadaan penderhakaan kepada Allah, itu bukan nikmat, itu istidraj. Dia menyangka-nyangka itu nikmat, tapi sangkaannya itu salah. Kerana Rasulullah mengajarkan kita itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Iaitu umpanan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Azab siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar lagi di hari akhirat kelak. Na'udzubillahi min dhalik. Maka setelah kita membincangkan berkenaan dengan taubat, pada hari ini kita ingin membincangkan berkenaan dengan lintasan-lintasan hati. Fasal yang ketiga. Kenapa setiap kali kita masuk fasal, kita akan memberikan nama tajuk. Jadi kita terarah pemikiran kita ni. Fasal ni nak cerita pasal apa? Fasal 2 tu kita letak nama fasal taubat. Fasal 1 itu fasal pendorong, apakah boleh menjadi dorongan. Pendahuluan itu kita letak fasal tu nak kehendak. Jadi ini susunan yang diletakkan oleh Al-Imam Haddad supaya kita mengetahui in sequence, dengan turutan, dengan aturan, bagaimana seseorang itu nak mengorak langkah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Di fasal yang ketiga kita letakkan namanya lintasan-lintasan hati. Oleh kerana kita di dalam perjalanan, ahli suluk maksudnya orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mahu rohani dan juga jiwanya berada di takut yang lama. Dia nak ada satu progression, dia nak ada satu improvement, dia nak ada satu development di dalam rohaninya. Dia nak kasih stir kacau jiwanya supaya bergerak, supaya dia dapat merasakan kemanisan kebersamaan dengan Allah, kelazatan, kedekatan dan kehampiran dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia kena kacau, kena gerak, kena mujahadah bersama dengan ilmu. Seperti mana air teh, kalau kita masukkan gula, kalau kita tak kacau, maka kita tak rasa kemanisan teh tadi. Maka jika seseorang sudah ada ilmu pun, dia seperti meletak gula sahaja di dalam teh, tapi dia tak kacau. Jadi kacau itu diperlukan mujahadah, diperlukan susah payah, diperlukan kesabaran dalam kehidupan ini. Bila kita dah belajar ilmu ini, bila kita berhadapan di luar sana dengan orang-orang yang mengeji kita, di situ medan kita. Di situ medan kita. Bila kita dihimpit dengan masalah, di situ medan kita. Bila kita diuji, di situ medan perjuangan kita. Sabar ke tak sabar, tabah ke tak tabah, panas baran ke tak panas baran, maki hamun ke tak maki hamun. Allah Ta'ala nak tengok sama ada dia mengeluh ataupun tak mengeluh, sama ada dia komplain ataupun tak komplain. Ya, ini dia protes ataupun tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mempertikaikan keadilan Allah bila dia diuji oleh Allah. Dia pertikaikan mana rahmat Allah, mana keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermakna dia gagal kalau dia salah, dia tak nampak hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tak nampak kasih sayang Allah di sebalik ujian, dia tak nampak hadiah Allah di sebalik ujian.
Jika dia gagal untuk melihat anugerah Allah di sebalik ujian, bermakna dia masih belum lepas lagi dalam ujian. Maka apabila ujian datang, lihat bagaimana interaksi hatinya dengan pemberi ujian itu, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, dia perlu mengetahui apakah lintasan-lintasan hati yang masuk di dalam hatinya. Bab ini kita tidak pelajari di tempat yang lain, melainkan orang-orang yang betul-betul bersungguh memerhatikan apakah perkara yang, apakah ilmu yang dapat membantu dia dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ia tidak penting, Al-Imam Haddad tak letakkan dalam kitabnya berkenaan dengan lintasan-lintasan hati. Bermakna kita perlu faham bahawa dalam diri kita ada lintasan-lintasan yang berlaku setiap hari, dan kita perlu faham apakah jenis-jenis lintasan tersebut supaya kita dapat membezakan yang ini lintasan datang daripada mana dan bagaimana untuk berinteraksi dengan lintasan tersebut. Yang lintasan ini daripada mana, sehingga kita dapat berinteraksi sesuai lintasan-lintasan tersebut yang datang kepada kita. Ulama menyebutkan setiap hari manusia mengalami 70,000 lintasan hati yang masuk keluar daripada hati kita ini. Dalam fikiran kita ada 70,000 lintasan, purata dah. Sejak daripada kita bangun tidur sehingga kita tidur semula, kita punya otak ni berfungsi, otak kita ni bekerja. Ya, ada saja dia fikir, sekejap lintasan sana, sekejap lintasan ini, daripada pagi. Sekejap nak ke sana, sekejap nak ke sini, sekejap dia plan untuk tahun depan, sekejap dia plan yang 10 tahun akan datang, sekejap dia plan untuk yang 100 tahun yang akan datang. Sekejap dia teringat memori yang semalam, sekejap dia teringat memori yang lepas, sekejap dia ingat yang waktu dia kecil. Macam-macam terlintas dalam fikiran kita. Sekejap kita teringat si fulan, sekejap kita teringat fulan. Kadang kita teringat ada orang yang berada di Yaman, kita teringat ada orang di Amerika, teringat orang yang kita kenal di Jepun, ada yang kita ingat yang berada di Kanada dan sebagainya. Bermacam-macam lintasan. Sekejap kita teringat dengan kereta kita, sekejap kita teringat dengan rumah kita, sekejap kita teringat dengan berapa balance dalam akaun bank, sekejap kita teringat kalau pelajar, sekejap dia teringat dengan subjek pengajian dia, sekejap dia teringat dengan sastra, sekejap dia teringat dengan matematik, sekejap dengan sains, sekejap dengan fizik, sekejap dengan biologi, sekejap dia fikir pasal macam mana nanti nak exam, nanti lepas daripada exam apa yang dia nak buat, kalau dapat degree dia nak terus kerja ataupun nak sambung master. Bermacam-macam, bermacam-macam lintasan. Dan ada yang lintasan berbentuk keduniaan dan ada lintasan yang berbentuk akhirat. Jadi dalam bab ini kita ingin mempelajari dengan mendalam, selok-belok berkenaan dengan hati itu. Kerana ada sesuatu yang sentiasa mendatang dalam jiwa kita dan sanubari kita. Kita nak belajar identify ini lintasan apa ya, dan bagaimana nak berinteraksi dengan lintasan tersebut. Jadi Imam Haddad mengatakan para ahli suluk mestilah bersungguh-sungguh menjaga hatinya daripada penyakit was-was. Penyakit was-was datang daripada syaitan. Manakala angan-angan ianya datang daripada nafsu kita sendiri. Lintasan yang meragukan juga kadang-kadang daripada syaitan dan juga kadang-kadang daripada nafsu kita. Dan bagaimana kita nak membentengi hati-hati kita ini daripada lintasan-lintasan yang jahat. Sebab lintasan-lintasan yang buruk ini akan sentiasa datang. Iaitu dengan kita membentengi hati kita dengan dinding, supaya kita tidak terjejas. Bukan bermakna kita ada benteng dia tak datang, tak, dia akan tetap datang setiap hari, setiap saban waktu, saban masa dia akan sentiasa menghujam kepada kita. Tapi untuk reducekan, untuk mengurangkan tekanan attack lintasan-lintasan yang jahat tersebut,
seseorang perlu membina benteng pada hatinya. Jadi kita tak nampaklah benteng tu. Macam mana benteng ni? Hati pun tak tahu macam mana nak bina benteng. Kita tengoklah kita punya phone kan? Kita ada software dalam, kita pakai Android, ada software dalaman, dan ada benda-benda yang masuk di dalamnya. Ada macam-macam benda yang melintas masuk di dalamnya. Kalau saya tidak protect dengan shield, dengan perisai software saya, ada lintasan-lintasan yang masuk bersama dengan virus yang boleh menjahanamkan softwarenya, yang boleh merosakkan, yang boleh memusnahkan. Boleh tak kita nampak mana pembenteng virus tu? Mana? Kita tak nampak pun dia punya fizikal dia. Kita tak nampak sebab benda tu semua berbentuk software. Cuma di situ kita boleh baca lah. Perlukan tak protection? Upload, download kan, application 24/7 protection ataupun McAfee ataupun bermacam-macam kan, untuk nak protect kita punya phone, kita punya laptop, kita punya komputer, kita punya gadget dan sebagainya. Kita perlukan antivirus. Antivirus itulah. Ada juga kadang kita terbaca shield kan? Application namanya shield, perisai. Kita tak nampak pun macam mana dia jadi perisai kepada virus yang datang. Kita pun tak pernah nampak macam mana virus datang yang boleh merosakkan laptop kita dan juga gadget kita. Cuma dia kata kita kena jaga-jaga. Jadi di sinilah bina benteng tu, binalah antivirusnya dalam hati kita. Virus akan datang attack kita. Apakah virus tersebut? Was-was. Was-was daripada siapa? Syaitan. Angan-angan daripada fikiran yang panjang, angan-angannya. Lintasan yang meragukan nafsu dan juga syahwat yang disebut sebagai hawa. Nanti kita akan bincangkan jenis-jenis lintasan. Walhasil kita bincangkan antivirus ni, iaitu pembenteng. Apakah pembenteng tersebut? Imam Haddad mengatakan al-muraqabah. Al-muraqabah adalah suatu keadaan yang seseorang sentiasa merasa dirinya bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dirinya sentiasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa ada suatu kesedaran yang terpatri dalam jiwanya, yang dirinya sedang dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilihat oleh Allah, dipandang oleh Allah, disaksikan oleh Allah, diketahui oleh Allah akan segala apa yang terkandung di dalam fikirannya, di dalam hatinya, sehingga dia memastikan lintasan-lintasan itu adalah supaya lintasan-lintasan yang baik, supaya dia sentiasa fikir dengan fikiran yang baik. Dia punya thought ataupun dia punya sangkaan semua dipositifkan, sebab dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala aware, mengetahui apa yang berlaku dalam diri kita dan fikiran kita. Segalanya sebenarnya pun dalam kekuasaan Allah. Tetapi Allah SWT nak kita tunjukkan kehambaan kita dengan sentiasa menjaga suasana hati kita. Di sini dalam bab ini Imam Haddad mementingkan bagaimana kita memberikan tumpuan kepada sesuatu yang penting dalam diri kita, iaitu hati. Kerana ianya adalah tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan muraqabah ini perlu ada pada diri seseorang pada setiap masa dan setiap keadaan, sama ada dia seorang diri ataupun dalam keadaan khalayak ramai. Tetapi sebagai suatu latihan, supaya hatinya itu terpatri, makna bahawa dia dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekelutkan diri dia ataupun asingkan diri dia sekejap, walaupun 5 minit setiap hari, bermuraqabah.
Sebenarnya kalau dalam perjalanan tarikat, dalam tarikat biasanya mursyid akan mengajarkan dan akan menyarankan kepada murid untuk dia memuraqabah. Biasanya akan dilakukan berjemaah. Biasanya dilakukan setelah daripada solat subuh. Itu waktu suluk, dipanggil sebagai waktu suluk. Kadang-kadang kita duduk di zawiyah selama 3 hari ataupun 10 hari ataupun seminggu, kita bersama dengan murabbi. Nanti program lepas daripada solat subuh itu semua tunduk saja sambil merasa dirinya itu dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah. Degupan jantung kita didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aliran darah kita itu dilihat oleh Allah. Hembusan nafas kita dan tarikan nafas kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk latih kursus bermacam jenis dalam dunia ini, seseorang itu untuk upgrade diri dia diperlukan kursus. Jadi untuk seseorang itu upgradekan kerohaniannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada beberapa bentuk latihan yang diijtihadkan oleh ulama sufi ataupun ulama tarikat. Bagaimana cara untuk membawa murid mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lain tarikat, lain pula jalannya. Lain tarikat, lain pula metodnya. Macam mana sekolah hari ini, semuanya boleh jadi, semua nak sampai kepada SPM katakan. Semua nak bawa pada SPM, tapi nanti metodologi pembelajaran sekolah yang ni lain. Sekolah yang sana lain. Sekolah Al-Amin lain pendekatannya, approachnya. Sekolah kerajaan lain. Sekolah swasta dengan bermacam-macam cara dan juga metodologi pembelajarannya, masing-masing dengan cara masing-masing. Dan mereka letakkan moto, mereka letakkan aim mereka yang berlainan dalam sistem pembelajaran, tetapi semuanya menuju kepada SPM. Semua nak ambil SPM belaka. Seperti dalam tarikat begitu juga. Itu satu kurikulum yang disusun oleh para wali Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah limpahkan rahsianya dalam jiwanya, kesucian hatinya. Dan sekarang macam mana dia nak bawa manusia juga suci hatinya, jernih jiwanya, nak bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana manusia dalam dunia ini ada 7 bilion, maka ada satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang tarikat itu berbeza-beza. Sebab lain orang, lain cita rasanya, lain orang, lain kecenderungan jiwanya. Ada orang yang jodoh untuk dia berada dalam suatu perjalanan tarikat, kurikulum. Wajib tak bertarikat? Tarikat itu sendiri tak wajib, tetapi yang wajib untuk sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi oleh kerana untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu kurikulumnya yang ada adalah dalam madrasah tarikat. Dalam madrasah tarikat yang disusun kurikulumnya. Kadang madrasah biasa yang dalam ma'had ke pesantren ke pondok ke, biasanya tidak menyusun yang itu. Bab bagaimana nak kontak direct dengan perjalanan hati menuju Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak berada di dalam sistem pembelajaran syariat secara teks dan juga secara akademik, secara ilmiah. Itu hanya sekadar pembelajaran kering, pembelajaran secara teks. Nanti nak basahkan hati tersebut, diguna lagi metodologi yang lain, itu berada dalam tarikat. Seperti saya belajar di Afrika Selatan 7 tahun. Dalam sistem pembelajaran yang dimukarrarkan ataupun yang disetkan dalam madrasah, kita tak jumpa. Ya, walaupun 7 tahun pengajiannya, 7 tahun pengajian tak jumpa mana yang itu sendiri-sendiri. Tempat saya di Afrika tu, siapa yang nak berjalan kerohanian, dia kena cari sendirilah. Cari mursyid sendiri, cari murabbi sendiri. Cuma dia kena faham apa saja yang berada dalam pembelajaran itu hanya untuk pembelajaran teks. Kita belajar kitab. Belajar kitab. Orang yang belajar kitab ni, tak semestinya hatinya dah beres dengan Allah.
Dia cuma dapat info je. Dia cuma belajar data, dikumpulkan maklumat pada akalnya. Nanti hatinya belum beres lagi. Hatinya itu nanti ada satu kurikulum yang lain. Kurikulum itu dinamakan dengan perjalanan tarikat, yang itu tak dicampurkan dengan madrasah. Kalau tidak, nanti pengajian madrasah akan jadi lebih lama. Kerana yang 7 tahun tu pun ngam-ngam sahaja. Untuk pengajian kitab itu pun untuk ngam-ngam sahaja. 7 tahun pun kira singkat. Itu pun singkat. Yang sebenarnya, kerana sistem itu sistem Deobandi. Yang saya belajar di Afrika tu sistem Deobandi yang datang daripada India. Yang standardnya adalah 8 ataupun 9 tahun pengajiannya. Itu yang standard. Tapi di Afrika Selatan, tempat saya, tempat yang saya belajar ni, jadi dia orang ubah sikit metodologinya sesuai dengan keadaan semasa. Maka para maulana ataupun para mufti yang mengajar itu, mereka kompreskan lagi tahun akhir itu, yang sepatutnya 2 tahun dipadatkan jadi 1 tahun. Jadi tahun akhir saya itu memang padat lah pengajian hadis tu. Sebab Kutubus Sittah pengajiannya adalah pada tahun akhir, yang sepatutnya 2 tahun di tempat yang lain. Lain tempat, lain kan caranya, lain metodologinya. Jadi yang 7 tahun itu hanya untuk pengajian teks saja. Kita belajar teks. Hati belum lagi. Hati ini suatu proses yang panjang. Kalau semua nak dicurahkan ke dalam madrasah, boleh, tapi bukan 7 tahun lah, 20 tahun. Campur dengan proses hati. Kerana hati ini suatu yang liat ni. Hati manusia ni nak tarbiyahnya dan sebagainya. Kerana itu orang alim yang kalau dia hanya belajar teks saja, kemudian dia merasa dirinya alim, payahlah. Kerana hatinya masih belum beres lagi. Ada lagi perguruan yang sepatutnya. Kalau dulu di alam kita, di alam Melayu kita ini, masyarakat kita bukan hanya belajar kitab sahaja, tapi nanti ada proses tarbiyah, nanti ada proses tazkiyah, ada perdampingan dengan orang saleh, perdampingan wali Allah, perdampingan dengan mursyid, perdampingan dengan murabbi. Itu dibasuh lagi. Kerana kalau hanya belajar teks saja, sudah ego akan menetap. Bahaya ego kealiman. Orang yang belajar sikit pun sudah merasa, aku ni alim, aku dah belajar ilmu tinggi ni. Yang ada ilmu sedikit sudah begitu pada. Bayangkan macam mana orang yang ilmu banyak, macam mana syaitan mengacau dia. Dia perlu dibalas balik dengan suatu ilmu yang lain, yang kurikulumnya berbeza, lain pula madrasahnya, school of thoughtnya. Kita ada 3 bahagian kan dalam agama kita. Satu tauhid, fiqh dan juga tasawuf. Tauhid dan fiqh. Tauhid juga tidak terlalu banyak disentuh di dalam madrasah ataupun dalam pondok pesantren. Padahal ini adalah suatu ilmu yang mendalam. Tetapi seseorang itu perlu juga belajar ilmu yang teori itu, tauhid. Kemudian dalam tarikat barulah diajar penghayatan kepada tauhid tersebut. Kalau nak belajar dalam madrasah dengan penghayatan sekali, lama. Sebab manusia ni, dia tengok kepada kemampuan masing-masing, cepat ke ataupun lambat dia nak tangkap penghayatannya kepada ketauhidan, kepada perkara-perkara yang halus seperti tasawuf, sesuatu yang lembut. Nak lembutkan hati manusia, satu proses. Maksudnya kita perlukan kepada satu lagi bentuk pembelajaran, iaitu pendampingan dengan mursyid, dengan murabbi yang boleh membimbing kerohanian kita. Dia yang akan curahkan kepada kita selok-belok hati, berdasarkan kepada keupayaan anak murid tersebut. Maka dengan apa yang Allah SWT bukakan pada hati sang guru, maka dia akan memberikan tarbiyah per individu. Sebab setiap individu lain pula cara perjalanannya. Walaupun dalam satu tarikat ni katakan dia ada berapa orang murid kan. Murid dengan murid yang lain pula, hatinya lain.
Jadi nanti apa yang Allah Ta'ala bukakan pada sang murabbi, mursyid, maka di situ dia akan bawa, yang ini nasihat ni, yang ini, yang ni mungkin nasihat dia yang lain pula. Kalau kita tengok Rasulullah SAW pun, bila sahabat datang, lain sahabat, lain cara Rasulullah tarbiyah. Kerana apa? Kerana kebijaksanaan Rasulullah SAW melihat bagaimana latar belakang orang tersebut, bagaimana cara perjalanannya. Maka demikian. Jadi sebenarnya tarikat itu adalah suatu kurikulum untuk membina hati, untuk membina jiwa, membina dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muraqabah ni dalam tarikat, lepas subuh kita duduk 5 minit, 10 minit, 15 minit untuk kursuskan hati je, untuk latihkan hati, untuk merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memandang kita setiap masa. Nak belajar merasa Allah yang menghidupkan kita, Allah yang menggerakkan kita, Allah yang mempermandangkan kita, Allah yang memperdengarkan kita. Itu semua nampak simple, kan? Itu semua, oh ini dah memang obvious, memang betul obvious. Tapi jika tak dilatih, sentiasa terlupa. Manusia kan terlupa. Bila tak dilatih, dia tak terpatri. Dia akan teruskan jalani kehidupan dia tanpa dia merasa Allah SWT melihatnya. Sekejap dia terlupa, terlepas. Benda tu tak kejap kuat dengan dia. Di situlah perlukan latihan seperti muraqabah seperti ini, supaya muraqabah itu sentiasa ada pada diri kita, sentiasa dilihat. Orang yang terpatri sifat muraqabah itu dengan latihan tersebut, walaupun setiap hari dia buat 5 minit atau 10 minit berdasarkan kemampuannya, maka dia akan sentiasa, muraqabah itu akan sentiasa melekat pada dirinya sehingga timbul suatu haya dalam dirinya, timbul suatu rasa malu dia dengan Allah kalau dia berdosa kepada Allah. Sebab dia tahu Allah melihat, Allah mengawasi gerak gerinya, tidak tanduknya. Dia segan kalau dia derhaka dan ingkar, sebab dia tahu kalau dia lakukan dosa ini di hadapan siapa dia melakukan dosa tersebut. Malunya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia merasa keagungan dengan siapa dia berinteraksi sebenarnya, depan siapa. Kalau dia tersungkur pun dalam dosa, kadang-kadang dia terslip, tersasul, terlepas ingatan dia. Dia dah selalu dah ingat Allah, tiba-tiba terlepas pula, dia terbuat juga dosa, maka cepat-cepat dia masuk balik dalam track landasan. Ya Allah, aku bertaubat, ya Allah, aku berdosa, ya Allah, aku tersilap, ya Allah, ya Allah, aku bersalah, ya Allah, ampuni aku, ya Allah, terima aku balik, ya Allah, ya Allah, kau jangan pesongkan aku setelah engkau bagi kami hidayah, ya Allah, ya Allah, engkau jangan sesatkan aku, ya Allah, setelah engkau mengurniakan cahaya kepadaku, ya Allah, kau jangan letakkan aku dalam kegelapan, ya Allah, ya Allah, aku telah terbabas, ya Allah, aku telah terlanjur, ya Allah, kini aku nak kembali padamu, ya Allah, aku nakkan redamu, ya Allah, aku nakkan engkau happy dengan aku, ya Allah. Seandainya penyakit-penyakit itu menembusi dinding jiwa insan, maka akan rosaklah ia, maka lebih sulitlah untuk memulihkannya. Jadi oleh kerana tumpuan kita dalam pengajian tasawuf ini, subjek utamanya adalah hati, maka kita kena mengetahui apakah perkara-perkara yang masuk ke dalam hati kita. Dan yang masuk itu apakah ianya cahaya ataupun adakah ianya zulumat, kegelapan. Sebab hati ini suatu yang mahal, kan, ianya adalah raja kepada seluruh badan kita. Yang mana baginda SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Wahai umatku, ketahuilah, sesungguhnya dalam diri insan ada seketul daging. Ada sesuatu di dalam diri manusia yang jika ianya baik, maka baiklah bagi keseluruhannya, dan jika ianya buruk, maka buruklah bagi keseluruhannya. Ketahuilah, wahyal qalb, itu adalah hati kamu.
Hati yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah sesuatu yang berbentuk rohani, sesuatu yang bersifat software yang berada dalam diri kita. Kita tak nampak. Tak ada teknologi yang boleh mengesan ataupun detect hati yang kita bicara ini. Yang ianya boleh bercahaya apabila ianya dicahayakan, yang ianya gelap apabila ianya digelapkan. Kita tak nampak cahaya gelap. Yang dikaji oleh doktor, yang dibedah dan sebagainya, itu bukan hati yang kita bicara dalam tasawuf. Yang dikaji itu jantung, dia bedah. Yang dilihat tu jantung tu. Jantung orang kafir, jantung orang Muslim lebih kurang sama je warna dia. Dia bedah jantung orang Islam, tak ada pun nampak cahaya. Tak ada cahaya iman. Dia bedah jantung orang kafir, tengok, tak ada pun gelap. Tak pernah ada iman dalam diri dia. Tak ada pun nampak gelap. Kita bukan bicara berkenaan dengan lamp. Kita tak cerita pasal flash. Kita cerita apa yang terkandung dalam flash tersebut yang bersifat software. Flash, lamp, heart, jantung itu adalah hardware. Dalam hardware kita bicara tentang software. Macam mana nak programkan software tu? Sebab kalau kita beli gadget, kita nak tengok software dia okey ke tak okey. Kalau hardware yang cantik macam mana pun, tapi softwarenya damage, kita tak nak beli walaupun harganya murah. Sebab kita nak pentingkan software. Kita tak nak nanti kita nak on. Untuk on saja dia ambil masa 3 jam. Untuk on sahaja. Software problem. Kemudian sudah on, dia nak dial. So dia buka kontak. Buka kontak lagi 2 jam setengah dia tunggu. Kita nak beli. Dia nak jual RM10 je. Tapi software damage. Kemudian dia mula nak tekan 013 kosong. Untuk keluar kosong saja 1 jam setengah. Kita lupakan. Kita tak nak software yang sedemikian. Dalam diri kita ini ada software. Innallaha la yanzuru ila sarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada hardware kamu, tetapi sesungguhnya Allah melihat kepada software kamu. Adakah bermakna Allah tidak melihat kepada hardware bermakna hardware tidak penting? Kalau telefon kita ini ada software sahaja, tak ada hardware, adakah dia telefon? Phone kita ini, kalau dia ada software saja, hardware tak ada, kita tak nampak pun. Kalau tak ada hardware, kita tak nampak bendanya. Sebab software ni sesuatu yang bersifat halus. Software, dalaman. Kita nampak, ni kalau kita dismantle, buka satu persatu, komponen dia buka satu persatu, casing dia, nak cari mana software, kita takkan jumpa software. Bukalah setiap komponen dalam ni, kita tak nampak software tu. Software ni sesuatu yang rahsia berada dalam ni, yang diprogram dalam. Kita tak dapat nak sentuh. Selagi mana kita dapat sentuh, itu hardware, itu bukan software. Dia dapat sentuh software lah. Itu bukan software lah. Kalau selagi kamu dapat sentuh, itu bukan hardware. Begitu juga dalam diri manusia. Selagi mana boleh didetect oleh teknologi, itu masih hardware. Hatta X-ray sekalipun, scan macam mana sekalipun, dia boleh nampak dalam rahim bayi bergerak, degupan jantung bayi, dia dapat kesan. X-ray dapat tengok dalam badan manusia, tembus. Kalau ada kanser dapat kesan, barah stage berapa, dia dapat kesan. Kalau dia ada ketumbuhan, dia dapat kesan. Kalau dia ada retak tulang, dia ada patah tulang, dia ada rebut tulang, dapat kesan. Dia dapat, sebab apa? Dia dapat tembus masuk dalam diri manusia. Bagaimanapun kuat X-ray tersebut, untuk tembus sampai mana pun, dia takkan sampai dapat tengok macam mana roh manusia. Roh yang dibicarakan oleh Rasulullah SAW ini tidak dapat didetect, tak dapat dikesan, tak dapat dicerap dan diserap oleh panca indera dan juga alat teknologi. Tak dapat. Ilmu ini ilmu yang
murni daripada Rasulullah SAW. Ilmu ini adalah cahaya, dan ilmu berkenaan dengan hati adalah ilmu yang mendalam. Ini menjadi identiti dan juga jati diri yang tinggi dalam ilmu psikologi Islam, yang mana Barat mereka dengan ilmu psikologi mereka tidak dapat menyentuh perbicaraan mengenai ruh, yang mana perbicaraan berkenaan dengan ilmu psikologi oleh orang Barat adalah sebenarnya berkenaan dengan hardware manusia itu sendiri. Dia tak menyentuh kepada apa yang berkaitan dengan rohani manusia. Dia tidak tahu apa yang berkaitan dengan roh, berkaitan dengan hati, apakah penyakit hati, apakah virus hati, apakah pendinding kepada hati tersebut, apakah sifat-sifat mulia yang ada pada hati. Mereka tak dapat bicarakan. Apakah lintasan-lintasan yang datang kepada hati, daripada mana datangnya lintasan tersebut, bagaimana untuk berinteraksi dengan lintasan tersebut. Jawapan-jawapan ini tidak dapat dijawab oleh ahli pakar psikologi Barat. Kerana psikologi yang mereka sangka sebagai psycho itu sebenarnya masih fizikal, masih berkenaan dengan fizikal, fizisis. Psycho tu masih daripada perkataan fizik sebenarnya, masih dalam fizikal, masih belum mencetuh kepada metafizik, tak dapat nak tembus. Dan ilmu berkenaan dengan hati ini juga tidak dipelajari secara mendalam di dalam sistem pembelajaran yang lain. Contohnya hadis yang kita belajar tadi, Allah Ta'ala tidak memandang kepada jasad dan juga zahir kamu, Allah memandang kepada hati kamu. Saya mempelajari yang sebut dalam kitab Bukhari ada, dalam kitab Muslim dan juga kitab-kitab hadis yang lain. Nanti waktu belajar hadis tersebut, nanti apa syarahnya. Tapi kita tidak akan baca dengan mendalam, kerana kita ada, untuk habiskan Bukhari ada 7,000 hadis. 7,000 hadis. Dan kita bukan hanya belajar kitab Bukhari, kita belajar kitab Muslim. Muslim ada berapa ribu hadis yang lain. Kita kena belajar kitab Abu Daud. Dan pembelajaran ada daripada kulit ke kulit, dan setiap daripada kitab terkandung ribuan hadis. Jadi kita hanya dapat gist sahaja. Nanti setelah daripada habis pembelajaran ini, dah habis cover daripada kulit ke kulit, dah dapat rata-rata berkenaan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penerangannya secara ringkas dan padat. Nanti yang berkenaan dengan hati, sebab itu yang perkara yang penting, itu masuk dalam kurikulumnya, supaya skop yang kita dapat belajar tu dapat lebih mendalam, supaya kita dapat mengetahui apakah perjalanan hati kita. Kerana ini adalah sesuatu yang penting dalam pengembaraan kita di dunia ini untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tengok perenggan yang berikutnya. Imam Al-Haddad mengatakan, mestilah bersungguh-sungguh memeliharanya, iaitu memelihara hati sebagai tempat pandangan Allah. Tempat pandangan Allah. Hati adalah tempat pandangan Allah. Jasad Allah Ta'ala tak pandang. Apa maksud tak pandang? Maksudnya ini bukan tempat ukuran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tempat ukuran Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti di hatinya. Adakah itu bermakna kita kalau gitu kita main hati sajalah, beriman dalam hati sahaja, semayang pun dalam hati je, bayangkan kita rukuk sujud, haji pun dalam hati je, bayangkan kita pakai ihram, bayangkan kita tawaf Kaabah, sa'i, Safa, Marwah, Jamrah, wukuf Arafah dalam hati je. Sebab Allah pandang hanya hati sahaja. Dia ikhlaskan hati dia, bangkit hadapan Hajar al-Aswad, cium Hajar al-Aswad, multazam. Tak payah nak bersesak-sesak kat sana. Nak tawaf, berjuta-berjuta manusia, nak dengan tiket, dengan visa, dengan hati je dia kata. Kita kata, awak ambil daripada dalil mana ni, pemahaman yang macam ni? Dia pun kata, innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah lihat zahir kamu, Allah lihat pada hati kamu. Dia buat apa nak zahir-zahir ni? Simpan je semua. Haji semua dalam, puasa semua dalam, solat dalam, Al-Quran semua dalam, iman semua dalam, semua dalam.
Ha. Mak dia yang tanya, kan, kau ni tak solat ke? Solat semua dalam, mak. Kau ni tak baca Quran ke? Quran semua dalam. Semua dalam, main dalam belaka. Sampailah bulan depan, dia datang pada mak dia, mak, rasanya dah tiba untuk saya bernikah. Rasanya dah sampai umur saya untuk cari pasangan, untuk melangsungkan perkahwinan, mak. Kata, kau main dalam je. Kau bayangkan, feel. Kau bayangkan ke depan Tok Kadi, aku nikahkan di kau. Kau bayangkan kau tak aku terima nikahnya. Kau bayangkan, kau nak start daripada mana? Kau nak bayangkan sejak kau pinang dia ke? Ataupun nak nikah? Saya nikah, okey. Lepas nikah, kau bayangkan malam pertama, kau seseorang je. Kau duduk dalam bilik kau seseorang bayangkan. Bayangkan kau dapat anak. Bayangkan kau timang, kau azankan di telinga kanannya, kau ikamatkan di telinga kirinya. Kau bayangkan kau usap dia, kau besarkan dia dalam keadaan yang baik. Apa yang nak susah keluarkan nafkah? Aku pun tak perlu susah nak keluarkan duit hantaran dan sebagainya, kenduri kahwin dan sebagainya, berapa ribu nak kena keluarkan. Semua iman dalam. Mak dia pandai pula perli dia. Semua main dalam. Anak dia tu mati kutu. Tapi yang nikah tak boleh main dalam, mak dia kata. Ni kena zahir. Oh, semayang tak payah zahir. Semayang ni dalam, mak. Jadi tak balance lah. Tak adil. Dia memilih-milih. Mana yang dia nak zahir, dia zahir. Sampai dia balik rumah, mak, hari ni makan tengah hari? Tak ada ke makan tengah hari? Semua dalam. Kau bayangkan kau nak apa? Nasi goreng USA, nasi goreng belacan, nasi goreng kampung, tom yum, seafood, campur. Kau bayangkan je. Western, Eastern, Northern, Southern. Bayangkan je. Dah lagi mati kutu lah. Lunch pun tak ada, dinner pun tak ada, breakfast ke tak ada. Semua kau main dalam je. Sampailah anak dia bertapak, baiklah mak, saya solat. Baru dia nak solat. Sebelum ni main hakikat dalam je. Hakikat. Semua hakikat. Sebab apa? Allah pandang yang dalam saja. Bermakna dia silap lah dalam memahami hadis tersebut. Rasulullah dan juga seluruh Nabi menzahirkan apa yang berada di dalam hakikat tauhid mereka itu, zahirkan dalam bentuk ketundukan mereka, kerendahan diri mereka kepada Allah, kehinaan diri mereka kepada Allah, sujud mereka, ta'zim mereka kepada sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pergi ke Kaabah, mereka cium Hajar al-Aswad, mereka agungkan Multazam, mereka agungkan Kaabah, mereka agungkan Masjidil Haram, mereka agungkan Mekah, mereka muliakan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ziarah Masjid Nabawi, mereka ziarah maqam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi alam dunia ini adalah alam syariat. Maka tidak cukup saja sesuatu main hakikat. Walaupun alam syariat, Allah Ta'ala perintahkan kita dan wajibkan kita untuk melakukan sesuatu yang wajib yang berbentuk zahir tersebut, tetapi itu bukan ukuran penerimaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah pada hatinya. Itu maksudnya Allah Ta'ala tak pandang yang zahir, Allah pandang yang batin. Itu maksudnya. Allah tidak pandang yang hardware, Allah lihat pada software. Macam kita nak beli phone, orang yang arif, orang yang bijak pasal phone, dia tak tengok kepada hardware-nya sahaja. Orang jual phone murah, dia terus nampak cantik, casing cantik semua, dia pun terus beli. Sekali bila balik rumah, dia off, dia cuba on, rupanya memang tak dapat on. Dia buka, rupanya dalam tu tak ada apa-apa. Langsung tak ada komponen, semua tak ada. Tapi orang yang arif, dia tak terus terpukau dengan zahir. Sebab apa? Saya tak tengok zahir, saya tengok dalam dia.
Saya tengok intipati lah. Saya tengok saripati dalaman. Dia buka dulu, dia test. Nombor 1 dia betul, nombor 2, nombor 3, nombor 4, semua digit dia semua keluar. Semua daripada application, semuanya file, semua folder semua dapat keluar dengan baik. Semua apps dapat berjalan, berfungsi dengan baik, internet semua baik. Dia tengok software dia berjalan dengan baik, dah sesuai, baru dia beli. Dia tak tergesa-gesa. Itu bermakna dia tak tengok kepada casing, dia tengok kepada apa yang berada di dalam casing tersebut, yang dia tak nampak. Dengan mata kasar sahaja dia kena check, dia kena tengok. Itulah maksudnya Allah Ta'ala tak tengok pada zahir, tapi Allah tengok pada batin. Itu maksudnya. Maksud hadis itu, tempat penilaian, tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah di hati. Tempat penilaian Allah. Apa maksud tempat pandang Allah? Tempat penilaian Allah. Tempat Allah mengukur seorang manusia itu tinggi ke tak tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Janganlah sampai dia menjadi cenderung kepada syahwat dunia, seumpama penyakit dengki. Orang yang dengki ni sebab ada cinta ni dalam diri dia. Kalau dia tak ada cinta dunia, buat apa nak dengki pada orang lain? Kalau dia tak ada cinta dunia, dia gembira orang lain dapat nikmat. Itu orang yang tak ada cinta dunia. Tak ada masa nak dengki orang lain. Orang lain tu dapat tu, alhamdulillah syukur. Orang tu dapat naik gaji, alhamdulillah syukur. Orang tu dapat jawatan tu, alhamdulillah syukur. Tak ada kegunaan untuk nanti. Sempit dadanya, dia rasa kehidupannya tak selesa. Khianat. Apa perlu khianat? Malah dia akan bantu pula orang tersebut. Kalau orang tidak ada cinta dunia, jika orang tersebut yang dapat jawatan bukan dia, mungkin jawatan tu antara dia dengan orang tersebut, tetapi pilihan jatuh kepada orang tersebut, maka dia yang tak terpilih pun dia bantu juga. Dia tak perlu nak khianat, nak jatuhkan juga orang tersebut, tak perlu. Dia bantu orang tersebut. Ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadi Amirul Mukminin, jadi khalifah, maka antara perkara yang dilakukan adalah melucutkan jawatan Sayyidina Khalid ibni Walid dengan hikmah yang tertentu. Sebab Sayyidina Umar ni orang yang mendapat ilham yang kuat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan memahami hikmah yang besar di sebalik sesuatu perkara. Dan Sayyidina Umar bukan melucutkan Sayyidina Khalid ibn Walid, jawatan panglima perang tersebut, kerana dengki ataupun kerana khianat kepada Sayyidina Khalid ibn Walid, tetapi di atas hikmah yang lain. Di atas hikmah yang lain, kebijaksanaan Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka apabila dilucutkan jawatan panglima tersebut, maka dia menjadi peribet biasa, askar biasa. Orang lain dinaikkan menjadi panglima perang. Waktu itu orang-orang munafik sudah datang kepada Sayyidina Khalid ibn Walid, kata, marilah join kami. Orang-orang kafir pun, kafir Quraisy pun dah mula, musuh-musuh Islam ketika dengar Sayyidina Khalid ibn Walid dilucutkan jawatan, maka mereka cuba untuk menggoda Sayyidina Khalid untuk berada dalam pihak tentera mereka. Sebab mereka menyangka bahawa Sayyidina Khalid ibn Walid sudah tentu orang yang sedang vulnerable, orang yang sedang dalam keadaan yang pincang, jiwanya kacau, dilucutkan jawatan, mudah untuk ditarik. Sayyidina Khalid ibn Walid menegaskan, aku tidak akan mengikut kamu semua dan aku tidak akan meninggalkan Islam. Suatu ketegasan daripada Sayyidina Khalid ibn Walid. Dan orang-orang munafik kata, kalau gitu engkau tak perlu ikut dah peperangan daripada Umar Al-Khattab. Kata, tidak, aku akan terus mengikutnya, kerana aku bukan berjihad selama ini kerana Umar, bukan kerana siapa, tapi aku berperang dan juga berjihad kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku berperang kerana Tuhan Umar, bukan kerana Umar. Maka walaupun telah dilucutkan jawatan, bila Sayyidina Umar Al-Khattab menghantar angkatan perang, maka Sayyidina Khalid bin Walid akan join sekali, bantu Sayyidina Umar dalam angkatan perang tersebut, walaupun sebagai askar biasa. Maka manusia apabila jujur hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia berada pada posisi yang tinggi ataupun pada posisi yang rendah, itu bukan menjadi kerisauan jiwanya. Dia tak perlu mengkhianat pula kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Walaupun orang munafik cuba untuk mengapi-apikan permusuhan atas Sayyidina Khalid ibn Walid setelah dilucutkan jawatan oleh Sayyidina Umar, tetapi Sayyidina Khalid ibn Walid terus bertegas penghormatan yang diberikan kepada Sayyidina Umar, dan akur dan juga respect dengan apa saja yang diputuskan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu.
Dan kedua-duanya saling hormat menghormati, kasih mengasihi, cinta mencintai antara satu sama lain. Dilucutkan ataupun tidak dilucutkan itu tidak menjadi masalah, tapi dalam hati mereka mempunyai iman yang besar. Itu yang mengikat mereka. Jika seseorang ada cinta dunia, dilucutkan jawatan, dah aku takkan join dah dia. Assalamualaikum, goodbye. Keluar jemaah, keluar kumpulan, keluar organisasi. Biar dia orang tahu tak ada aku, jahannam semua. Biar dia sedar bila tak ada aku, tak jalan semuanya. Dah aku tak nak ambil satu bahagian sikit pun. Tak nak ambil bahagian dah. Tak nak take part. Biar dia orang sedar bila tak ada aku memang tak jalan. Dah lama-lama tanya orang, macam mana? Macam mana kumpulan tu? Gerak ke? Jalan ke? Oh, dah slow sikit lah. Kan? Aku dah kata tak ada aku jadi apa? Nampak? Tak ada aku jadi apa? Dah keakuan diri, cinta dunia. Orang cinta diri dia, cinta dunia lah. Dia bukan cinta Allah. Dia nampak kehebatan diri dia. Kalau tak ada aku tak jalan, kalau tak ada aku tak berjaya, kalau tak ada aku bankrupt, kalau tak ada aku binasa, kalau tak ada aku, tak ada aku. Semua dia punya kiblat dia semua aku. Itu penyakit keakuan diri. Itu pun penyakit hati virus. Kemudian penipuan dan buruk sangka. Penipuan. Kalau orang yang cinta dunia, dia akan menipu, dia akan membohong. Walaupun untuk dapat RM1 dalam poket dia akan menipu. Walaupun untuk dapat 10 sen untuk masuk dalam dompet dia akan sanggup menipu kalau dia cinta dunia. 10 sen ataupun RM10,000 ataupun RM1 juta, RM10 juta, dia akan menipu sebab dia cinta dunia. Dia akan menipu, dia akan menyeleweng, dia akan songlap, dia akan menggelapkan, dia berdusta, dia memberikan kesaksian palsu dalam perniagaan dan sebagainya. Lantaran apa? Lantaran cinta dunia yang tersemat dalam hatinya. Kalau hatinya itu tidak ada cinta dunia, maka dia akan mengusahakan perusahaannya, bisnesnya itu ataupun apa saja kerja buatnya dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yakin bahawa Allah yang Maha memberi rezeki. Jika Allah dah tetapkan untuk dia, dia tetap dapat. Tidak ada siapa yang dapat menghalang. Dan jika Allah Ta'ala menghalang dia untuk mendapat sesuatu perkara tersebut, jika semua orang berkumpul dan berhimpun untuk memberikan kepadanya, tidak ada siapa yang dapat memberikannya. Maka dia telah setkan hati dia dengan apa yang dalam ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia mengetahui tugas dia adalah untuk berusaha dengan usaha yang telah diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala menurut landasan syariat dengan cara yang halal. Dia mencari sumber rezeki yang halal, pencarian yang halal dengan jalan yang halal. Maka bila dia nak set up perniagaan pun, dia akan set up daripada duit yang halal. Dia lihat dia nak ambil daripada sumber mana, sebab semua laba dan juga keuntungan semua nanti akan datang daripada sumber tersebut. Dia start daripada loan lagi, dia dah usahakan untuk loan yang halal ataupun pinjaman yang halal. Kalau daripada awal-awal lagi pinjaman sudah ada riba, sudah ada perkara-perkara yang haram dan sebagainya, maka di situ akan memberanakkan perkara-perkara yang tidak ada keberkatan dalam rezekinya. Dia akan melihat rezekinya tidak mempunyai keberkatan. Rezeki yang tidak ada keberkatan, walaupun nampak macam banyak, tetapi dia menyebabkan kehubungan dengan Allah SWT semakin pudar, semakin tercalar. Dia akan melihat rezeki yang dimakan daripadanya menyebabkan dia liat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak banyak untuk memperuntukkan masanya untuk agama. Dia tidak memperuntukkan untuk silaturahim. Dia tidak memperuntukkan masanya dengan apa yang terkandung dalam hatinya dan majlis ilmu, apakah perkara-perkara yang boleh tarbiyah jiwanya. Maka dia takkan terfikir. Sebab apa? Sudah tidak ada keberkatan rezeki tersebut.
ibadah pun lihat, solat jemaah pun lihat, tahajud lagilah, solat-solat sunat yang lain lagilah. Untuk baca Quran, rasa lihat nak baca, nak buka satu page Al-Quran pun rasa lihat setiap hari. Sebab apa? Sebabnya adalah sumber rezekinya daripada awal lagi. Maka dia lihat daripada awal, kemudian dalam cara dia menjalankan perniagaannya, cara dia membuat cara dia mencari harta dan rezekinya, maka dia perlu dilihat. Tidak ada penipuan, tidak ada pendustaan. Kalau dia yakin Allah Maha memberi rezeki, maka dia lakukan yang halal. Kalau dia memberi rasuah kepada orang untuk dia mendapatkan sesuatu yang, katakan seorang dapat projek ataupun tender ataupun apa sahaja, dia kata dia kena rasuah juga, dia kena bagi duit kopi juga, kalau tak dapat. Tapi mulut dia kata Allah Maha memberi rezeki, bermakna dia menipu. Mulutnya itu tidak apa yang berada dalam hatinya sebenarnya. Mulutnya kata Allah memberi rezeki, tapi duit kopi pun kena bagi juga kalau tak dapat projek, kalau tak dapat tender. Maka dia menipu dirinya sendiri. Dia yang tertipu daya. Sebab itu dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk dibacakan setelah setiap daripada lepas solat. Dalam riwayat mengatakan lepas daripada solat Nabi SAW sering membaca doa ini. Apakah ia? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dhajjad minkal jadd. Ya Allah, tidak ada sesiapa yang dapat menghalang kepada sesuatu pemberian yang engkau hendak memberikan kepada seseorang, dan tidak ada sesiapa yang dapat memberikan sesuatu kepada seseorang itu apabila engkau yang menghalangnya, dan tidak ada sesiapa yang dapat menolak kepada apa yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh engkau, wahai Allah. Dan tidak ada sesuatu yang dapat bagi, yang dapat orang dapat yang, dan tidak ada manfaat yang dapat diberikan oleh mana-mana orang kaya jika engkau tidak meletakkan manfaat kepadanya. Dan sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahawa sesuatu itu yang memang bukan tertulis untuk kita, maka kita tidak akan dapat. Dan sesuatu yang tertulis untuk kita, macam mana pun perkara itu akan dapat juga kepada kita. Perkara itu akan sampai juga kepada kita. Jadi apa tugas kita? Tugas kita menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan fungsi kita sebagai hamba Allah dan juga khalifah Allah di atas muka bumi ini. Kita ikhtiar dengan asbab yang halal, asbab yang diredai dalam syariat. Kemudian natijahnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tawakal. Setelah dia berikhtiar, setelah dia usaha di atas cara yang halal, kemudian dia tawakal. Bukan dia usahakan yang haram, kemudian dia tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan tawakal. Itu bukan konsep tawakal. Konsep tawakal adalah dia usahakan dengan cara yang halal, dengan cara yang dia dapat jaga solat dia dapat jaga agama dia, dapat jaga iman dia, kemudian tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Natijahnya, hasilnya, jangan diusahakan yang haram, saya tawakal Allah Maha memberi rezeki. Tidak, bereskan yang dengan syariat dulu. Kemudian hakikatnya kita tawakal, sandar, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buruk sangka terhadap sesama Muslim. Buruk sangka ini juga adalah lintasan-lintasan hati yang jahat, yang buruk. Kerana apabila seorang yang cinta dunia, bermakna dia cinta diri dia, dia nampak kehebatan diri dia, dia akan nampak orang lain semua rendah. Itu sangka buruk. Dia memandang rendah. Jika seseorang itu nampak orang lain rendah satu status, satu poin saja daripada dia, dia sudah takabur sebenarnya dalam tasawuf. Dia sudah ditakabur. Bukan saja pada manusia, pada mana-mana makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, hatta anjing kurap sekalipun. Kerana kita tidak tahu bagaimana kesudahan kita. Kita tak tahu bagaimana kesudahan hidup kita. Walaupun kita perlu mengharap kebaikan daripada Allah, tapi kita tidak ada garanti. Jadi kita sentiasa ada suasana takut dan juga harap dalam hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya semata-mata takut, tidak ada harap, dan bukan semata-mata hanya ada harap, tidak ada takut. Tetapi dua suasana hati tersebut hendaklah sentiasa berada dalam jiwa seorang insan, iaitu takut dan harap.
harus sentiasa menjadi penasihat kepada mereka. Penasihat, apa maksud penasihat? Orang yang sentiasa well wish, itu maksud penasihat, advisor. Definisi ini kita tak jumpa di dalam kamus. Sebab penasihat ini dia datang daripada bahasa Arab. Jadi kita kena faham daripada sudut bahasa Arab. Nasihat, kalau kita faham nasihat itu semata-mata dalam bahasa kita yang kita faham sebagai advice semata-mata, maka kita tidak akan memahami makna nasihat yang sebenar dalam agama kita yang sebenar. Sebab ianya mempunyai skop makna yang luas. Seperti mana sabda Rasulullah SAW, ad-dinun nasihah, agama itu keseluruhannya adalah nasihat. Maka para sahabat bertanya kepada Rasul SAW, kepada siapa yang Rasul nasihat tersebut? Nabi SAW berkata, nasihat tersebut yang pertama, lillah, untuk Allah. Kedua, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya. Ketiga, berikutnya adalah kitab-kitabnya. Keempat adalah Rasulnya. Dan yang kelima adalah pada pemimpinnya atau pada ulama'nya. Dan yang keenam kepada orang awamnya. Macam mana kita nak faham nasihat kalau kita hanya menyempitkan makna nasihat tersebut berdasarkan apa yang kita faham sebagai advice? Tidak boleh. Kerana an-nasihah adalah bahasa Arab. Jadi maknanya perlu didalami daripada angle dan juga sudut bahasa Arab. Nasahal asal, dan bahasa Arab dipanggil apabila mereka tapis dan juga menulinkan madu, dan madu yang asli yang dapat tersebut, itu namanya, itu dipanggil sebagai nasihat. Dia menasihatkan madu, dia menasihatkan madu, jadi dapat yang intipati yang terbaik. Nasahal asal, seorang yang menasihatkan madu, maksudnya dia tapis madu, dia perah ataupun dia dapatkan saripatinya yang terbaik. Jadi apabila kita bernasihat kepada Allah, maksudnya bagaimana bentuk perhubungan kita dengan Allah SWT, macam mana hubungan yang paling tulen kita dengan Allah SWT. Itu maksud nasihat kita pada Allah. Nasihat kita pada malaikat, bagaimana hubungan kita dengan malaikat. Sebab kita ni duk sentiasa dikelilingi oleh rakib, malaikat hafazah, malaikat rahmat, malaikat yang menjaga kita depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, seperti mana disebutkan dalam Al-Quran. Kita ni sentiasa ada malaikat. Bagaimana berinteraksi, bagaimana hubungan kita dengan mereka. Sebab mereka sentiasa lihat kita. Rakib dan atid tak berpisah, sehinggalah kita menghembuskan nafas yang terakhir. Kepada kitab, kepada Al-Quran, bagaimana cara perhubungan kita yang terbaik. Sebab kita nak satu hubungan yang paling tulen, paling baik yang dikehendaki. Dengan kitab bagaimana, dengan Rasul bagaimana, dengan pemimpin macam mana, dengan para ulama macam mana, dan pada orang awam masyarakat keseluruhannya macam mana. Nasihat. Yang kita faham advice itu satu cabang saja daripada makna nasihat. Yang kita faham advice tu, tolong siapkan saya, please advise me. Advice tu dia bagi apa? Dia bagi saranan, kan? Bimbingan dan sebagainya. Itu hanya sebagai satu cabang saja daripada makna nasihat, daripada makna nasihat yang luas. Jadi harus sentiasa menjadi penasihat kepada mereka. Itu sentiasa bersangka baik kepada mereka. Itu pun satu bentuk hubungan. Hubungan dengan sesama Muslim itu bukan sekadar hubungan secara zahir, tetapi bagaimana sangka-sangkaan kita terhadap mereka. Bagaimana doa-doa yang kita ada lakukan untuk mereka. Kita tak memandang rendah kepada mereka, kita tidak memandang hina kepada mereka. Itu bermakna kita menjadi penasihat mereka. Sebab kita nak satu hubungan yang tulen kita dengan mereka, zahir dan batin. Kerana itu semua dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau dengan dengan makhluk ini, dengan manusia, dipanggil well wish. Nasihat di situ dipanggil well wish. To be a well wisher. Well wisher. Kita sentiasa mengharapkan manusia lain itu dalam keadaan yang well being. Jadi hatinya sentiasa bersih. Dia nak orang lain semuanya okey, dia nak semua orang lain semua baik. Maka dia tidak mahu mengganggu orang lain itu dengan lidahnya. Dia tidak mengumpat orang lain sebab dia nak orang lain itu dalam keadaan well-being, kan? Dalam keadaan yang baik keadaannya. Jadi dia tidak memfitnah, dia tak memburukkan nama orang tersebut. Ini maksudnya dia penasihat kepada orang tersebut. Dia jaga syariat antara dia dengan orang tersebut. Itu maksudnya dia penasihat. Kalau awet dibawa oleh pakwanya pergi tengok wayang, dia bawa naik motor pula, confirm yang ni bukan penasihat yang ni bukan penasihat yang ni. Ini pengkhianat antara satu sama lain. Walaupun mereka kata aku cinta kau, kau cinta aku, tanpa kau siapalah aku. Aku tengok bulan teringat engkau. Aku lihat capati, aku tak nampak capati. Aku lihat roti, tak nampak roti. Aku nampak wajah kau tertera di mana-mana. Walaupun macam mana pun sastra, cintanya itu palsu. Selagi cinta itu tidak berteraskan pada Allah. Keturunan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain adalah dipagari dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus sentiasa menjadi penasihat kepada mereka, bersikap penyayang, pengasih dan menganggap mereka sentiasa dalam kebaikan. Itu kita kena sentiasa well wish pada orang lain. Barulah tidak ada rasa dengki pada orang, tidak rasa hasad pada orang. Jadi hati dia jadi baik, jadi jernih, bersih hati dia daripada sangka-sangkaan yang buruk pada orang. Bila sudah bersangka buruk, nanti keluar pula perkataan yang buruk. Dia mula meremehkan orang tersebut, dia mula memandang rendah kepada orang tersebut, yang kita tak tahu sebenarnya kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu bagaimana. Manusia hanya suka untuk judge daripada zahir dan sebagainya, dan mengeluarkan kata-kata yang nista dan juga buruk, slander, fitnah dan sebagainya. Subhanallah. Kita ini disuruh untuk sentiasa bersangka baik, bukan untuk bersangka buruk. Kalau sentiasa bersangka buruk, maka dia akan dilihat cara dia komen di FB, cara dia tulis, cara dia beraksi. Semuanya akan menunjukkan yang dia mempunyai sangka buruk kepada orang lain. Cepat dia fitnah, cepat dia percaya gosip, cepat dia percaya khabar angin dan sebagainya. Kasihanilah mereka sentiasa seperti mengasihani diri sendiri. Itu maksudnya kita jadi penasihat kepada orang lain. Kita nakkan sesuatu yang baik pada orang lain, seperti mana kita kasih pada diri kita. Apa yang kita kasih untuk kita dapat, kita pun kasih orang lain dapat. Kita suka kita dapat nikmat, bila orang lain dapat nikmat pun kita suka, kita kasih dia, sayang pada dia, bantu dia. Jangan kerana dia dapat nikmat lebih, kita pun dah tak payahlah nak tolong dia. Dengki, dendam. Tertanamlah perasaan benci terhadap keburukan yang menimpa mereka. Jika ada sesuatu musibah yang melanda mereka, maka kita benci. Apa maksud benci? Maksudnya kita tak enak. Subhanallah, saudara kita ditimpa dengan musibah, walaupun dia musuh kita, walaupun dia tak suka kita, tapi bila dia ditimpa musibah, kita jangan ketawakan dia. Itu bukan ciri mukmin yang baik. Walaupun dia itu sentiasa kenakan kita, walaupun dia sentiasa ganggu kita, tapi bila tatkala dia ditimpa musibah, kita jangan padan mukakan dia. Ini adalah satu sifat yang buruk yang berada dalam masyarakat. Apabila orang lain terkena musibah, dia padan mukakan. Lebih-lebih lagi kalau orang tersebut memang ada sengketa lama, ataupun memang ada pertelingkahan, memang ada sesuatu fishy, memang ada something fishy antara dia dengan orang tersebut, ada perhubungan yang tidak baik. Bila dia terkena, sama ada dengan lidahnya ataupun hatinya, kan, dan muka.
Aku dah cakap dah, dolat, dolat. Buat aku lagi. Kan dah. Bahaya padan muka ni, perkataan padan muka ni bahaya. Kena jaga-jaga. Bila kita nak sebut padan muka, saya tak tahu bila kali terakhir saya sebut padan muka. Saya rasa waktu saya sekolah menengah agaknya. Paling akhir saya padan muka dengan adik saya rasa. Musuh adik saya dah tak ada kat sini. Paling akhir waktu sekolah rendah, perkataan padan muka jangan dekatilah. Jangan dekati. Kalau nak padan muka juga, padan muka dengan diri sendiri. Nak guna juga perkataan padan muka, gunakan untuk diri sendiri. Ini perkataan yang membinasakan diri kita kalau kita gunakan untuk orang lain, kerana ianya mengganggu hakikat iman kita. Bila kita padan muka je orang lain, bermakna kita gembira musibah tertimpa orang lain. Ini bukan ciri mukmin yang sejati. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. None of you can be a true believer until and unless you love someone else as you love for yourself. You love for someone else as you love for yourself. Tidak sempurna iman kamu, tidak sejati dan juga hakiki iman kamu selagi mana kamu mencintai orang lain seperti mana kamu mencintai diri kamu, dan kamu tidak mencintai apa untuk tidak mencintai apa untuk orang lain seperti mana kamu cinta apa itu untuk diri kamu. Bila kita suka apa ataupun nikmat yang diberikan pada orang, kita suka nikmat itu diberikan pada kita, bila orang lain dapat nikmat juga kita suka. Bila orang lain tertimpa musibah, kita tak suka perkara tersebut apabila tertimpa kepada kita, maka jika orang lain terkena, kita juga terasa kesusahannya. Itu adalah hakikat iman. La yu'minu ahadukum. Kalau nak terjemahkan secara betul, tidak beriman kamu. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu jika kamu tak kasih orang lain seperti mana kamu kasih pada diri kamu. Kita tak suka diri kita tertimpa musibah, maka apabila orang lain terkena, maka jangan padan mukakan dia. Jika kita yang terkena, ya, kita boleh padan muka. Aku banyak kekurangan, aku banyak kelemahan, aku nak baiki diri aku. Tak apa. Kita tidak dibenarkan untuk sangka buruk kepada orang lain, kita boleh bersangka buruk kepada diri kita. Bersangka buruk pada diri kita, mencela diri kita, tidak mengapa. Engkau ni kurang ajar, engkau ni kurang adab, engkau ni kurang akhlak. Tak apa. Itu nafsu lawamah namanya. Satu tingkatan jiwa yang lebih baik daripada nafsul ammarah. Nafsul ammarah ini nafsu yang dibuat kejahatan tapi dia tak muhasabah diri ni, tak rujuk, dia tak tengok balik diri dia. Dia tak caci, dia tak tegur balik diri dia. Dan dia menyangka bahawa dia melakukan kebaikan padahal dia melakukan kejahatan. Dan dia tak tahu dia melakukan keburukan. Tapi nafsul lawamah, dia tahu dia melakukan keburukan. Itu tingkatan lebih baik daripada orang yang melakukan keburukan tapi dia tak tahu dia lakukan keburukan. Yang lebih hebat, yang lebih teruk, apabila dia melakukan keburukan, dia menyangka itu adalah kebaikan dan itu adalah kebajikan. Nafsul lawamah, lawam daripada lama yalumu, lauman, laumatalaim, iaitu yang mencela. Allah bersumpah dengan jiwa yang lawamah. Bila Allah bersumpah, bermakna ianya adalah sesuatu yang dah baiklah tu. Allah tidak bersumpah dengan sesuatu yang tidak mulia dalam Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Allah bersumpah dengan hari kiamat dan Allah bersumpah dengan nafsul lawamah. Dia mula mencela, dia dah nampak keaiban dia, nampak kelemahan dia. Kalau dia sentiasa berada dalam tak nampak kelemahan, dia nampak kehebatan diri dia, dia dalam bahaya kebinasaan. Tapi dia nampak, subhanallah, banyak silap aku, banyak salah, banyak lagi aku kena perbetulkan diri aku, banyak aku kena perbaiki diri aku, banyak lagi aku kena buat pengisian. Dan apabila dia berdosa, dia kata, kau tak malu ke kepada Allah? Itu lawamah, dia cela.
Kau tak takut pada api neraka ke? Kau tak, dan sebagainya. Daripada nafsu lawamah kepada mulhamah, daripada mulhamah kepada mutmainnah, dan kepada kamilah. Ada 7 tingkatan nafsu. Kita akan sentuh. Kasihanlah mereka seperti mengasihani diri sendiri, serta tanamlah perasaan benci terhadap keburukan yang menimpa mereka seperti bencinya kita menimpa diri kita sendiri. Bila kita padan mukakan orang, suatu hari nanti Allah akan datang ke orang lain untuk padan mukakan kita. Yakni kita pula tertimpa dengan musibah. Allah benci kepada orang lain yang ketawakan musibah yang tertimpa orang lain. Dia mengetawakan ataupun dia memandan mukakan orang-orang yang dalam keadaan yang susah, orang-orang yang dalam keadaan yang tersepit, dalam keadaan walaupun dia tu dah buat kita, walaupun dia dah menzalimi kita. Sebab tu Rasulullah SAW mengatakan, bantu saudara kamu yang zalim dan juga yang dizalimi. Bukan saja bantu orang yang dizalimi. Dan sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman au kama qala alaihi salatu wassalam. Bantulah saudara kamu itu walaupun dia zalim ataupun dia dizalimi. Kita bukan bantu orang yang dizalimi sahaja, tapi orang yang zalim pun kita bantu juga. Jadi orang bertanya, bagaimana boleh bantu orang zalim? Nanti kita bersama dengan orang zalim. Bukan bantu dia dengan apa yang dia buat itu, bantu untuk dia tinggalkan kezaliman dia dengan cara yang terbaik, sampaikan dengan cara yang terbaik. Fir'aun, dia menzalimi diri dia apabila dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa untuk menyantuni Fir'aun yang memang dah derhaka kepada Allah. Allah Tuhan yang Maha Esa, Allah suruh kepada Nabi Musa untuk jumpa Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan itu, dan santuni dia dengan mengatakan, dengan perkataan yang lemah lembut, idhab ila Fir'aun innahu tagha, idhaba ila Fir'aun faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dan surah Taha merakamkan, Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa dan Harun, kamu pergi kepada Fir'aun, dia telah melampaui batasan, dan ajak dia kepada aku dengan perkataan yang lemah lembut, dengan kasih sayang, qaulan layyina. Ini Allah yang suruh jumpa kepada orang yang mengaku dirinya Tuhan. Allah Tuhan. Tapi itu pun Allah Ta'ala kata, cakap baik-baik dengan dia, cakap baik-baik, jumpa dia dengan hikmah, dengan kasih sayang. Mudah-mudahan dia dapat terima nasihat kamu, dia dapat terima teguran kamu, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia dapat ambil pelajaran dan juga pengajaran daripada apa yang nak kamu sampaikan. Boleh jadi dia takut kepada aku. Padahal Allah dah tahu dah natijah daripada dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun itu, Nabi Fir'aun terima ataupun tidak, dia terkutuk ataupun tidak, semua dalam ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dunia ini Allah ciptakan bersistem, sempurna. Allah nak ceritakan tentang kesempurnaan dirinya. Allah nak ceritakan macam mana cara berdakwah, macam mana cara kita kendalikan hati kita. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang mengajarkan kita bagaimana untuk kendalikan hati kita, bagaimana untuk kendalikan rohani kita, bagaimana untuk kendalikan jiwa kita. Kerana kita mempunyai aim yang tinggi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ini saya tidak sempat untuk saya menyentuh kepada jenis-jenis lintasan. Cuma saya akan berikan secara gist, dan pada pengajian yang akan datang kita akan bincangkan dengan panjang lebar insya-Allah maksud daripada lintasan-lintasan tersebut dan seluk-beluk berkenaan dengannya. Baik, lintasan mempunyai 2 bahagian, lintasan yang baik dan juga lintasan yang buruk. Lintasan yang baik datang daripada 2. Yang pertama datang daripada Allah, yang disebut sebagai ilham. Yang kedua, lintasan daripada malaikat, yang disebut sebagai limmah. Kemudian lintasan yang buruk yang datang dalam hati manusia, sama ada yang datang daripada syaitan, yang disebut sebagai waswas. Dan yang keempat, yang datang daripada nafsu,
yang disebut sebagai hawa. Ini semua nama-nama lintas, daripada mana lintasan itu datang, dan apakah nama untuk setiap jenis lintasan tersebut. Jadi kita ada ilham yang datang daripada Allah, dan kita ada limah yang datang daripada malaikat, kita ada waswas yang datang daripada syaitan, dan kita ada hawa yang datang daripada nafsu. Pada yang akan datang, insya-Allah kita akan membincangkan bagaimana untuk membezakan antara lintasan Allah dan lintasan malaikat yang masuk dalam hati kita. Dan kita akan mempelajari bagaimana untuk mengenal pasti yang mana satu lintasan yang datang daripada syaitan dan mana satu yang datang daripada nafsu. Kenapa kita perlu mempelajarinya? Kerana cara kita berdepan dan untuk menyikapi untuk setiap lintasan tersebut adalah berbeza-beza. Bagaimana untuk kita berhadapan ataupun berinteraksi dengan lintasan tersebut, caranya berbeza. Yang datang supaya kita tahu, ini daripada syaitan. Jadi kita tahu macam mana cara nak mengendalikan. Ini datang daripada nafsu. Jadi kita tahu untuk mengendalikan. Jadi kita dalam perjalanan menuju Allah, kita kena mampu untuk mengendalikan hati kita dan juga jiwa kita, insya-Allah taala. Ada soalan? Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khair kepada Ustaz Iqbal. InsyaAllah kita pun hari ini mungkin kita tak buka soalan sebab dah hampir pukul 11. Mungkin kita takut jam ke apa, nak balik rumah nanti. Jadi ada sikit pengumuman yang ingin disampaikan. Okay, insyaAllah. Pertama tadi announcement saya ada buat berkenaan dengan kitab ni. Kita ada 10 naskah kitab Puteri Nombor 1 Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi pada siapa yang ingin mendapatkan kitab ni, boleh terus berjumpa dengan Datin Syida untuk membeli, harga dia RM10. Berkisar tentang Sayyidah Fatimah. Jadi kemudian pengumuman yang kedua adalah berkenaan dengan kitab Insanul Kamil. Di mana kitab Insanul Kamil seperti sebelum ni kita ada kisah Insanul Kamil dengan Habib Ali Al-Kaf di sini. Walau bagaimanapun atas permintaan daripada Abu Yasir Ahmad telah dipindahkan ke PKH di Pecala untuk kuliah yang lebih umum lah, supaya lebih ramai mendapat manfaat. Jadi kuliah tersebut telah dipindahkan ke hari Isnin minggu pertama setiap bulan. Jadi kita ada beberapa naskah lagi yang tinggal kat sini, dalam 7 tak silap. Jadi kalau siapa yang berminat boleh jumpa dengan Datin Syida, insya-Allah, berkenaan dengan kitab. Kemudian kita akan adakan majlis muslimat, majlis Cahaya Tauhid dengan Ustaz Iqbal Zin pada 3 hari bulan 10 pada jam pukul 10.30 pagi. Kita ada sebarkan jadual di page Majlis Taklim Da Ridwan. Jadi kalau perasan 3 hari bulan 10, siapa muslimat yang berkesempatan boleh hadir jam pukul 10.30 pagi. Majlis Cahaya Tauhid, kuliah akan diberi oleh Ustaz Iqbal sendiri, insya-Allah. Okey, sebenarnya pada hari ini kami Majlis Taklim Da Ridwan ada surprise sikit untuk Ustaz Iqbal, sebab dimaklumkan pada 16 hari bulan 9 hari itu adalah hari jadi Ustaz. InsyaAllah. Jadi kami ada sediakan kek lah seperti biasa. Sebagai orang kata, uruh kita kat sini memang hari jadi potong kek kan. Jadi kita sama-sama mendoakan Ustaz, guru mulia kita ini dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, semoga lebih banyak ilmu yang dapat dimanfaatkan kita semua, supaya Allah memberikan rahmat, barakah kepada beliau dan sentiasa mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tabarakallah. 2 kali Ustaz potong kek. Bulan Ogos itu hari jadi dah ada. Bulan September hari jadi Ustaz. Memang jatuh cantik-cantik je. Alhamdulillah. Sebenarnya 16 bulan 9 bukan hari jadi saya sebenarnya. Bukan, Syah. Sebenarnya hari lahir saya. Hari jadi saya ketika di alam arwah tak tahu hari lahir. Masya-Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah.
Bismillah, jazakumullah khair insya-Allah. Semoga jadi kita akhirkan majlis kita pada ini. Diharap Ustaz Iqbal dapat membacakan sedikit doa untuk semualah insya-Allah. العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حمد الشاكرين حمد الحامدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منك. تقبل يا كريم.